TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada anda semua bersama dengan saya Sean Steven, host anda untuk Teroka di Didik TV KPM. Dan pada hari ini sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada adik-adik semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan, pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer, serta apabila berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan pada hari ini, nampak tak ada banyak barang kat sini? Kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi apa yang kita akan terokai pada hari ini, marilah kita menjemput cikgu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Rosnizan. Selamat pagi, Cikgu. Okey, selamat pagi, Sean. Okey. Apa khabar? Khabar baik. Cikgu dah makan dah? Dah. Okey, soalan yang sangat penting. Okey, sebelum kita mula, saya nak minta cikgu untuk menggunakan gel pembasmi kuman. Okey, terima kasih, Sean. Okey, tadi saya dah pakai dan oleh kerana kami berada dalam jarak yang lebih daripada 1 meter, apa kata kita buka pelitup muka kita, cikgu? Okey, boleh. Okey, silakan. Dan apabila buka pelitup muka, anda pastikan simpan di bekas yang sedia ada ataupun dalam poket. Janganlah letak merata-rata tempat ke mana-mana dan pastikan kebersihan tu sentiasa dijaga. Baiklah, cikgu. Saya nak tanya. Okey, Cikgu Rosnizan ni dah ajar berapa lama, cikgu? Saya dah 17 tahun mengajar. 17 tahun. Daripada sekolah mana, cikgu? Sekolah SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. Okey. Oh, daripada Terengganu. Datang sini jumpa saya, cikgu? Ya, semata-mata jumpa Sean. Saya dan Untuk juga second adik-adik. Ya, untuk kali yang kedua. Alright. Cikgu, saya nak tanya ya, apa kaitan video yang ditayangkan pada permulaan rancangan kita dengan apa yang kita akan buat hari ini? Video yang kanak-kanak sedang main alat mainan tu. Ya. Okey, tentang video berkenaan alat permainan, kita nak tahu apa bateri ataupun alat yang digunakan untuk menggerakkan permainan berkenaan. So hari ini kita nak ungkaikan bagaimana bateri berkenaan dihasilkan daripada tindak balas yang kita ketahuilah. Pelajar dia tahu tindak balas kimia ke, tindak balas apa sahaja yang berlaku lah. Sehingga boleh kita jadikan satu bateri yang boleh dibawa ke mana saja. Yang penting. Saya rasa tu bateri tu sangat penting, macam betul. Telefon bimbit kami, kereta pun ada bateri, jam tangan pun ada bateri. Adalah jam tangan yang tak ada bateri kan cikgu? Yang guna solar. Ya betul. Tapi yang guna solar pun sama, dia punya perubahan ataupun energy change dia panggil. Betul. Perubahan tenaga daripada tenaga solar tu kepada tenaga elektrik. Tapi sekarang ni kita lebihkan kepada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Baik. Okey. Jadi untuk penerokan kita pada hari ini, kita juga ada adik-adik kita yang ada dalam talian. Ya, cikgu, tetamu khas kami daripada SMK Ibrahim Fikri, Kuala Nerus, Terengganu. Hai semua. Hai semua. Hai. Okey, ada di skrin di belakang saya. Okey, sebelum kita bermula, saya nak jemput adik-adik semua untuk kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan siapa nak mula dulu? Dengan Nur Amalia. Okey, kena buka mic dulu. Alright. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Amalia binti Azri daripada SMK Ibrahim Fikri. Hello. Okey, dan seterusnya Farah Nabila. Hai, Assalamualaikum. Saya Farah Nabila binti Azri dari SMK Ibrahim Fikri. Terima kasih. Dan seterusnya Balkis, Alisha Balkis. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Alisha Balkis binti Basri dari SMK Ibrahim Fikri. Terima kasih. Dan Mariam Patricia. Hai, Assalamualaikum. Saya Mariam Patricia daripada Sekolah Menengah Kepasaan Ibrahim Fikri. Terima kasih. Dan seterusnya Nur Akila. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Akila binti Basri dari SMK Ibrahim Fikri. Terima kasih. Dan yang terakhir Syahira Farhana.
Hai, saya Nurul Syahira binti Ibrahim dari SMK Ibrahim Fikri. Terima kasih. Okay, itulah dia murid-murid kita yang ada dalam talian ya untuk penerakan kita pada hari ini. Baiklah cikgu, saya nak tanya ya. Untuk hari ini, untuk penerakan kita pada hari ini, apa yang kita akan sentuh ataupun fokuskan bagi subjek sains tambahan kita? Okey, untuk sains tambahan hari ini kita fokus kepada tindak balas kimia yang dapat menghasilkan tenaga elektrik lah. Okey, untuk dapatkan tenaga elektrik, so kita tengoklah apa yang diperlukan, contohnya beberapa logam untuk tindak balas itu berlaku dan bagaimana kita dapat tentukan ada elektrik ke tidak dalam suatu bahan. Okey, seperti mana yang ada pada depan kita ni. Baru nak tanya cikgu. Yang ada depan kita ni, kalau Sean boleh tengok, ini adalah kepingan nenas. Saya tak bawalah nenas biji, nanti nak kena potong apa semua tu. So saya bawa yang dah tersedia. Okey, yang kedua ni adalah Sean tahu apa dia? Dalam bahasa Inggeris dia lemon. Lemon. So lemon lah. Okey, yang ketiga yang ni pun nenas lah. Dan ini adalah limau kasturi. Okey, so nampak juga ada macam ni. Nampak kecil. Ada macam so yang ni adalah yang ni dipanggil, kalau pelajar apa ni, murid-murid kita dia tahulah. Yang ni adalah wayar penyambung bersama klip buaya. Klip buaya. Klip buaya senang. Kita tak payahlah nanti nak pusing-pusing dia punya wayar tu semua. Ya, betul. Betul. So maknanya hari ni kita akan buat apa? Okey, saya teruskan dulu. Yang ni adalah voltmeter. Voltmeter ni adalah untuk mengesan ada ke tidak dia punya voltan, nilai voltan, tenaga elektrik lah. So kita tak guna lampu hari ni, mentol. So kita guna voltmeter. Lebih mudah kita nampak dia punya deflection dia tu. Okey, pergerakan jarum dia lah. Ya, betul. Ya, cikgu. So nak tanya, hari ni kita akan buat eksperimen tak cikgu? Betul, eksperimen. Syok pun boleh buat. That's why lah ada 2 nenas, beberapa limau dan juga lemon, ada sebiji je, kena kongsi lah kot. Ingatkan kita makan hari ni cikgu. Bukanlah, kita buat eksperimen lah. Ya, buat eksperimen. Begitu juga dengan murid-murid kita di sana lah. Di Terengganu. Dia di seberang Takeh. Di pantai Miami lah orang panggil. So cikgu, yang ni di sini kita akan guna potongan buah, tapi murid-murid kita yang ada dalam talian tu, mereka akan gunakan apa cikgu? Digunakan barang yang biasa ada di rumah, iaitu diguna air cuka. Air cuka. Okey, so air cuka dan juga diguna limau nipis, besar sikitlah berbanding limau kasturi. Bendanya sama, cuma kita nak tengok walaupun kita sini berada di sini, barangnya lain, and then di rumahnya lain. Jadi kita tengok adakah dia punya barang-barang tersebut boleh menghasilkan elektrik ataupun tidak. Baik-baik. Yang ni saya rasa kebaikannya kalau contoh misal katalah tiba-tiba tak ada bekalan elektrik kan. So yang kita perlukan cahaya kan, mana tahu mentol ataupun kan mentol tapi torchlight, solar lampu kat rumah tak ada kan. So kita boleh sebenarnya gunakan bahan-bahan yang ada di hadapan kita untuk menyalakan lampu. Tapi lampu tu taklah besar sangat kan ibu, bergantung kepada berapa banyak voltan yang kita gunakan. Ya, betul. So hari ini kita akan terokailah bagaimana kita boleh buat bateri kita sendiri, ataupun lebih untuk meneroka bagaimana bahan kimia boleh menghasilkan, ataupun penukaran dalam bahan kimia boleh menghasilkan elektrik. Ya cikgu? Ya, saya. Alright. So sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita rehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Rosnizan. Baiklah cikgu, untuk hari ini kita akan buat penerokaan melalui eksperimen kan cikgu? Ya, betul. Okey, so di sini kita dah sediakan barang-barangnya, tetapi setahu saya cikgu dah minta murid-murid kita yang ada dalam talian untuk menyediakan juga barang-barang seperti ini. So kita akan tanyalah, kita akan uji pula sama ada murid-murid kita yang ada dalam talian dah ke belum sediakan barangan untuk eksperimen. Kita tanya dulu lah. Kita ada siapa ni? Kita ada Nurul Syahira. Hai. Nurul Syahira. Ya. Okey, hai. Okey, mungkin anda boleh tunjukkan salah satu barangan yang diperlukan untuk eksperimen ini? Salah satu lah kalau voltmeter. Voltmeter. Okey, itu dia. Okey, terima kasih. Dan voltmeter ni sebenarnya digunakan untuk apa ya?
Gunakan untuk mengukur Mengukur Nilai kalau voltan. saya nak jawab tu mengukur volt. Betul Ego? Nilai voltan. Nilai voltan. Sebab ada ya. voltmeter kan. Okey, terima kasih Dia nak Syahira. voice to code. Jawapan yang First time, selamat. Okey. Seterusnya cikgu nak tanya siapa? Alisha, ada apa-apa yang dengan awak? Buah-buahan ke apa ke? Angkat je. Limau nipis. dia Limau ada nipis. Ya. Nak buat teh limau panas? Bukan? Oh, ini untuk apa sebenarnya? Bukan. Yang ni untuk apa ya? Ini untuk untuk mengukur nilai voltan. Okey, baik. Untuk menghasilkan tenaga elektrik. Menghasilkan tenaga elektrik. Rasanya yang itu adalah betul. bahan kimia ke cikgu? Kita ada bahan kimia lah dalam Ya. tu jus dia. Dia punya jus. dia. Okey, terima kasih Alisha Balkis dan seterusnya siapa yang nak jawab? Kita bagilah peluang kepada mereka yang nak jawab. Semua macam takut semacam dia. Okey, tak apa, kita cuba dengan Siti Nur Amalia. Siti Nur Amalia. Logam apa dia guna? Okey, logam Ada apa? logam tak? Ya. Menggunakan paku dan magnesium. Besar paku dia. Dengan magnesium. Okey, kecilnya paku. Agak besar ya. Okeylah, tak apalah supaya kita nampak jelas kan Ya, cikgu. betul. Okey, terima kasih Amalia. Okey, kita tinggal Satu kalau lagi. tak silap saya ada lagi satu barang ya lagi cikgu. barang. Ya, barang penting. Barang yang sangat penting. Connecting dia. Untuk menyambung ke semuanya, siapa yang nak cuba untuk jawab? Dah bagi jawapan ya. Mariam tu dah angkat dah. Mariam. Ya, Mariam. Ya. Okey, selain daripada barangan yang kita dah sebut tu tadi untuk eksperimen kita, apa lagi yang tinggal? Wayar. 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 Okey, dan ini digunakan untuk apa ya? Nak sambung apa kepada apa? Untuk menyambungkan logam kepada voltmeter. Okey, baik. Okey, cikgu, silakan. Mungkin cikgu boleh terangkan bagaimana untuk langkah-langkah untuk menyediakan eksperimen kita. Okey, murid-murid di sana boleh ambil awak punya limau. Okey. Yang kedua, wayar penyambung. So kita connect dulu wayar penyambung pada dia punya terminal dia lah. Okey, tengok warna merah sama dengan warna merah lah. Okey. Yang kedua, wayar warna hitam. Yang warna merah tu sebenarnya untuk apa dengan warna hitam untuk apa cikgu? Untuk Dia wayar dia sama je, cuma Okey. kita tak nak dia confuse berdasarkan dia punya ni lah. Sebab yang okey. ni dia akan menentukan mana satu positif, mana satu negatif. Yang mana positif cikgu? Yang positif ni adalah yang warna merah dan negatif adalah warna hitam. Okey, baik. Kita tak Teruskan, kisah, kita boleh je guna mana-mana wayar. Ya. Ada yang setengahnya guna wayar sama warna je. Cuma yang ni kita nak nampak perbezaan dia mudah. Sebab nanti kalau kita tersilap pasang, Ya. tersilap connect dia punya logam, Ya. mungkin dia punya jarum ni ke arah negatif atau positif. So bila ke arah negatif maka menunjukkan kita punya sambungan tu silap. Okey. Contoh macam kita tersilap sambung pada alat permainan, Ya. dia tidak akan berfungsi. Itu je lah dia okey. punya function dia. Baik cikgu. Okey, Syah nak buat ke? Okey, boleh. So nak buat macam mana? Okey. So yang sebelah Sebelah hitam. sebelah connect hitam. pada hitam lah. Okey. Okey. Baik. Okey. Saya letak sini lah. Cukup ruang ya untuk semua. Okey, and then lepas ni yang merah dengan yang merah. Okey. Macam ni cikgu. limau. Oh, tak ada. Okey, lepas ni buat apa cikgu? Saya guna wayar lain sekejap. Yang ni panggil dia clip buaya. Ya, clip wire. Sebab gigi pun nampak macam buaya. Ya. Okey, so saya rasa untuk eksperimen ni kita akan gunakan limau cikgu. Okey, ya betul. Kita guna limau kasturi. Seperti murid kita yang ada dalam talian. Okey, boleh ikut sekali murid-murid itu di Sekolah Ibrahim Fikri. Okey, yang kedua adalah kita gunakan satu paku besi. Okey, paku besi. Paku besi dan satu lagi yang ni kepingan ni dinamakan kepingan magnesium. Kepingan magnesium. Kepingan yang ini magnesium. Kepingan lain pun kita boleh guna. Tapi hari ni kita try dulu guna kepingan magnesium. Baik. Dan kita tengok berapa nilai voltan yang dihasilkan untuk limau kasturi. Okey, baik. Okey, Syah. So kita connect pada okey, yang paku besi ni kita connect pada yang positif, iaitu pada warna merah. Okey. Merah ke? Takut saya Nak tersilap. sambungkan dia pada hujungnya ke pada kepala dia ke pada Kepalanya badan? mudah sebab nanti kita nak cocok pada. Oh ya, betul. So macam ni cikgu. Ya, betul. Okey. Macam
macam ni. Okey, yang kedua, yang hitam tu kita sambung pada magnesium lah. Sebab hitam ni adalah negatif. Okey, dan seperti nampak tu kita sambungkan ke tengah. Tengah boleh, hujung pun boleh. Okey. Dan kita just cocok je lah. Okey. Cocok. Kita buat 2 lubang supaya mudahlah untuk magnesium tu masuk. Okey, bila cocok. Okey, ada bacaan dia. Nampak? Maksudnya limau ni boleh menghasilkan elektrik, tapi tak banyak lah. Tak banyak. Kalau nanti kan banyak elektrik kan, tiba-tiba kita makan limau ni, kena kencatan elektrik. Okey, cuma dia sikit lah. Yang ni sebabnya dalam ni dia ada asid dia. Limau ni berasid. Yang tu dihasilkan. So maknanya kalau dia lagi berasid ataupun nilai lagi keasidan, tinggi nilai keasidan dia, lagi tinggi nilai wautan dia. Yang ni sebab kita guna limau. Kalau kita guna jus dalam banyak kuantiti, mungkin dia punya nilai wautan dia tu lebih sikit. Kalau Tinggi lagi lah. Kalau contoh, kalau saya tanyalah, kalau macam mangga dia ada yang sangat masam. Sangat yang tu masam. pun boleh digunakan juga. Ya, betul. Sebab masam tu ada kaitannya dengan asid kan? Asid. Dia ada Keasidan asid dalam dia. buah tersebut. Keasidan dia. Okey. Baik, Okey, boleh, Syah? saya cuba ya, kita buat 2 lubang. Dah buat, ada nilainya. Oh, dia dah ready dah tu. Dah ready dah. tunjuk Oi, lajunya. Okey. Hari ni saya baru belajar. Okey. Betul lah. Okey, sebelah ni nampak kan? Nampak. Okey, kena buat 2 lubang dengan paku ya, buat 2 lubang lah, mudah nak masukkan magnesium. Satu sebelah ni, satu lebih. Tapi dia tak boleh tempat yang sama. Tak boleh. Satu lubang dia kena jauh sikit supaya dia tak bersentuh antara satu sama lain lah. Okey. So satu di sini dan yang ni kita cucuk masuk ke lubang yang telah pun dicucuk dekat sini. Alamak. Kita tak muat tanpa kita cucuk balik. Okey, satu di sini dan satu di sini. Tak adalah. Okey, so dah cucuk masuk. Dan ada juga bacaannya. Dah berjaya lah tu. Eksperimen berjaya. Yes. Okey, murid-murid ada. Murid-murid mungkin dia punya nilai dia tinggi sikit sebab dia guna limau nipis. Okey, tadi siapa lagi yang kita belum tanya ya? Tadi Farah Nabila belum tanya lagi kan? Okey, Farah Nabila, mungkin boleh sebelum kita tunjukkan bacaan, mungkin boleh tunjukkan penyediaan ataupun setup yang telah dibuat untuk eksperimen. Okey. Hitam dengan hitam, betul. Nampak tak? Okey. Okeylah, betul lah. Tak boleh silap ni, dah tunjuk dah. Okey, so bacaannya berapa ya? 1.8 volt. 1.8 volt. Tinggi dia punya. Kita punya lebih kurang 0.8. Saya punya lah 0.8. Adik Nabila menggunakan apa ya? Sampai bacaannya pun tinggi. Saya punya baru sampai 0.4 ke 0.5. Okey. Limau nipis. Tapi saiz lagi besar. Pastinya lagi masam Aygo? Lagi masam berbanding dengan limau kasturi. Okey, terima kasih. Okey, selain daripada adik Nabila, Nur Akila. Hai. Okey, mungkin anda boleh tunjukkan eksperimen anda. Nampak besar paku dia. Mulakan dengan susunan dulu. Okey, nampaknya. Terima kasih. Terbaik. Dan bacaan anda? Saya rasa kamera tak jelas sangat. Mungkin anda boleh bacakan. 0.6. Keasidan dia mungkin berkurang sikit lah. Tapi dia menggunakan buah yang lebih besar. Buah lebih besar. Mungkin dia punya cecair dalam dia tu. Jus dia kurang. Jus dia kurang. Okey. 0.6. Okey, terima kasih Nur Akila. Okey. Kita panggil lagi seorang. Siapa lagi yang nak tunjukkan? Salah seorang di antara anda? Semua tak nak. Semua takut-takut. Okeylah, Balkis. Okey, tak apa. Cikgu pilih lah. Mariam. Okey, Mariam. Mariam dia senyum-senyum tu. Dia nak jawab. Okey, Mariam. Dia tak buka mic dia. Okey, tolong pasang mic, Mariam. Tak dengar lah. Nampak senyuman je. Suara tak dengar. Okey. Susunan betul ya ke? Betul. Okey. Bacaannya 0.6 volt. 0.6 volt, sama juga. Okey, baik. Terima kasih Mariam. Okey, saya nak tanya cikgu. Seperti cikgu dah terangkan kan, yang warna hitam di sebelah sini, warna merah di sebelah sini. Misal kata saya terbalikkan pula. Saya letak terminal dia macam ni. Satu sebelah sini dan lagi satu sebelah ni, terbalik. Bila kita terbalik tu, kita tengok pada jarum dia. Ya.
Nampak jarum dia tu menunjukkan kita tersilap terminal. Oh, okey. So kalau dia kat belakang bukannya voltan negatif, dia cuma tempat salah saja. Boleh ambil nilai negatif tu, tapi orang akan tahu bila nilai negatif, susuk atau dia punya logam dia berbeza. Sebabnya logamnya dia ada kedudukan dia sendiri, di mana kita panggil kedudukan dalam siri elektrokimia. Kedudukan yang di atas tu kita mesti letak pada terminal negatif, dan yang berada di bawah mesti kita letak pada terminal positif. Okey. Lagi satu soalan saya nak tanya, Ego. Okey, nanti saya letakkan balik. Okey, yang ni tak boleh kena kejutan kan, Ego? Sebab dia voltan dia rendah kan? So tak payah nak takut. Okey. Okey, so saya nak tanya. Misal kata kan, macam cikgu cakap tadi, dia kena jauh. Kalau saya letak dekat, saya cuba, Ego. Saya cuba kalau letak dekat, apa yang akan berlaku? Mungkin sebelah-sebelah lah macam ni. Alamak. Boleh tak? Okey. So kita tengok bacaan dia. Kenapa tinggi. Bacaan dia lagi tinggi? Kenapa, Ego? Sebab dia pergerakan dia tu dekat dia sangat punya lah. ion-ion yang mengalir dalam tu. Maksudnya dia punya jarak dia tu. Bila dia dekat, terlalu dekat, and then dia punya nilai dia tu akan jadi tinggi, sebabnya dia pergerakan dalam tu lah jus berkenaan. Okey. Tapi untuk bacaan yang lebih lebih tepat, dia mestilah dekat ke jauh? Kita boleh letak dekat, tapi kita jangan touch dua tu. Kalau touch tu mungkin kalau bersentuhan, kalau dari segi sini tak ada masalah, sebab dia daripada bahan kimia terus kepada elektrik. Ada setengah tu yang kita nak uji daripada tindak balas menggunakan bateri. Yang tu kita nak uji dari segi siapa yang lebih reaktif dan logam mana yang kurang reaktif. Yang tu dia lain. Kalau kita touch, maka kita tak masukkan dalam larutan pun dia boleh menghasilkan tu sebab bantuan dengan bateri. Yang ni tak ada bantuan bateri, tetapi kita nak menghasilkan dia punya elektrik dia. Perbandingan dua tu. Kadang-kadang murid kita ni dia confuse. Satu, kenapa ada kuasa elektrik yang kita gunakan dalam suatu tindak balas kimia? Satu lagi, ada yang kita tak gunakan bateri, tetapi menghasilkan tenaga elektrik. Dua benda yang berbeza. Dia belajar. Dia kena troka dua-dua yang berbeza lah. So hari ni kita hanya fokus satu saja. Kita troka penghasilan tindak balas kimia itu sendiri dengan tenaga elektrik yang dihasilkan. Dan tenaga elektrik tu kita boleh tentukan berapa volt kita nak berdasarkan bahan-bahan kimia yang kita gunakan tu lah. Okey. Jadi selain daripada limau ni, kita ada lagi barang yang kita nak cuba lagi. Kita ada nanas. Kalau Syong boleh tapi sebelum tu, cikgu, sebelum kita cuba pada nanas pula, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Rosnizan. Okey, untuk kali ini adalah subjek sains tambahan penghasilan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. Seperti yang anda nampak tadi, sebelum berehat tadi kita ada buat eksperimen menggunakan barang-barang yang ada di hadapan anda ataupun di hadapan saya, dan juga menggunakan buah limau kasturi. Limau kasturi. Dan untuk eksperimen yang seterusnya pula, kita akan tukar buah-buahannya, iaitu buah mana, Cikgu? Buah nanas. Buah nanas. Kita try buah nanas, tengok berapa nilai voltan dia. Okey, just cocok je. Cocok je, ada masalah. Okey, baik. Okey. Pada buah yang sama ke buah yang berlainan? Sebab kita ada dua keping buah. Dua tak ada, mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Okeylah, saya cubalah. Okey, nilai yang saya dapat 0.6 volt. Okey. Ada nilainya? Baik, Cikgu. Saya dapat 0.4 sahaja. 0.4. Okey, mungkin sebab buah yang lain. Saya cuba buah yang sama. Dua buah yang berbeza. Dua kepingan yang berbeza. Dua kepingan yang berbeza. Dia kena kepingan yang sama. Kepingan yang sama. Kalau satu biji tak ada masalah. Yang ni kita dah pisahkan kepingan dia. So pada nilai itulah satu kepingan. Okey, saya mendapat 0.6. Naiklah 0.2. Sama. Okey, Cikgu. So, kenapa kita boleh gunakan buah nanas ni juga, Cikgu? Buah nanas pun sama dia punya function sebab dia ada jus dia. Jus tu kalau murid kita belajar, jus adalah elektrolit. Elektrolit yang boleh
mengalihkan arus elektrik. Okey. So kalau dia mesti contoh betul-betul lah. kalau kita gunakan buah kering yang sudah dikeringkan kan? Yang dikeringkan dia tak ada cecair dalam. Soalnya tak dia boleh ada, lah. Dia tak boleh lah. Okey, Janji dia ada jus walaupun dalam bentuk kita tengok tu macam pepejal. Ya. Tapi masih lagi ada jus. Kalau kita perah tu dapatlah jus dia. Sama juga kalau kita makan kan lama-lama kita akan rasa masam dia tu. Sebelum kita nampak tu macam tak masam, tapi bila makan baru ada masam dia. Yang kena yang suka masam okeylah, yang tak suka masam dengan muka memek muka yang cantik lah. Okey Syah. Okey cikgu. So lagi satu saya nak tanya. Satu lagi ni ada lemon. Ya. Lemon ni kalau kita nak guna pun nak try pun boleh. Syah Boleh. nak try ke saya nak try? Silakanlah cikgu. Okey, saya try lah. Okey. Okey, kita cabut dulu yang ni. Ya. Okey, yang ni pun sama seperti limau kasuri tadi. Ya. Just dicocok je. Okey. Buat 2 lubang. 2 lubang lah, nak mudah cocok. Sebab magnesium ni dia tak tajam. Dia tajam tapi nak cocok dia lembut tu. sikit Dia lembut. Dia punya tu. Okey, nilai dia 0.6. 0.6. Walaupun buahnya besar tapi dia bergantung kepada besar, pH ya. Dia punya nilai pH dia, dia punya yang ni saya tak golek-golek lagi. Bila kita golek, dia jus dia akan jadi lebih. Bila jus ada lebih, nilai dia akan tinggi sikit lah. Okey. Okey, murid-murid sana, ada larutan tak dengan awak? Larutan apa tu? Dia tak ada. Okey. Siapa yang nak jawab? Farah boleh jawab. Jangan lupa buka mic ya. Pasang mic. Okey. Larutan cuka. Okey, dia guna larutan cuka. Larutan cuka. Kita tak adalah kat sini larutan cuka. Yelah. Kita minta bantuan murid-murid kita di sekolah rasanya dia berada di makmal sekarang ni. Kalau nak berada di rumah, dia kena bawa balik work meter lah. Dia punya prosedur sekolah kita tak boleh bawa keluar lah barang-barang makmal ni. Cuma saya ni dah minta kebenaran pengetua untuk bawa ke sini. Okey, nasib baik. Okey, prosedurnya sama. Ya. Murid-murid lah kita discuss dengan murid. Ya. Prosedurnya sama. Boleh tak awak tolong connect pada negatif dan juga positif dengan dia punya logam, 2 logam yang berbeza, iaitu guna apa? Paku dan juga magnesium, kepingan magnesium. So sama macam tadi lah kita ya, dulu. Cuma perbezaan dia adalah dia guna larutan. Larutan yang senang dapat di rumah lah, air Okey. cuka. Okey, lepas tu boleh kita namakan dia rendam ke dalam larutan berkenaan. Okey, dan tengoklah berapa nilainya. Okey. Okey, kita tunggu sekejap lah dia orang buat. Ya, cikgu. Nak tanya cikgu, contoh ya, kalau misal kata untuk kegunaan tadi dengan lemon ataupun limau, dengan nenas, dia akan menghasilkan tenaga elektrik dengan beberapa voltan ya. Tapi berapa voltan yang diperlukan untuk menyalakan mungkin sebuah mentol contoh? Sebuah mentol, kalau mentol yang kecil, sebiji mentol, maaf. sebiji mentol lah. Sebiji mentol yang kecil, contoh mentol torchlight tu. Ya. Kalau tak silap saya lah, sebabnya tak spesifik lah, sebab kita tengok pada mentol-mentol berkenaan betul, lah. Yang saya pergi kedai baru ni, saya cari mentol LED. Dia kata dia maksimum yang dia boleh support adalah 3 volt. 3 volt? 3 volt. And then kalau kita guna yang 1.5 volt, yang mentol 3A tu, dia malap sikit lah. Kalau kita nak cerah sikit. Tetapi kalau kita guna lebih daripada 3 volt, mungkin tu mentol tu akan dia punya tu, dia akan orang kata apa, dia punya LED dalam dia tu akan jadi pecah. Terbakar. Sebab voltan bukan dia pecah cermin lah. dia, tak pecah lah kaca dia tu. Dia akan terbakar elemen dia tu. Filament dia dalam tu. Balik semula kepada penggunaan elektrik. Kalau saya nak bandingkan kegunaan di antara mentol yang lama dengan mentol LED, macam cikgu sebutkan tadi, mentol LED tu hanya menggunakan 3 voltan saja. 3 volt sahaja. Kalau yang yang mentol yang biasa yang lama yang menggunakan filament tu, mungkin dia akan menggunakan tenaga yang lebih tinggi. Ya. So, tengok kalau torchlight, mentol yang torchlight pun kita tengok torchlight yang dia yang kecil, yang dia yang besar. Tetapi kalau kita guna untuk kita guna cecair, dia mengambil masa yang lama sikit sebab dia nak panaskan filament dia. Masa tu dia akan menghasilkan tenaga haba, and then daripada haba tu akan keluar cahaya. And then kita need more time lah. Betul. Kalau kita buat tu slow, and then kita kena banyakkan lagi dia punya larutan lah untuk dapatkan tu. And then murid-murid boleh buat di rumah. Cumanya apa yang pentingnya adalah connecting pada 2, kita sambungkan pada 2, mesti 2 logam yang berbeza. Yang berbeza. Kalau di rumah tu dia ada zinc, dia boleh guna zinc, and then dia boleh guna
garfu. Garfu. Garfu Sebagai kan sudah pengganti besi. untuk dua bahan logam Saya tersebut. rasa saya ada bawa garfu. Okey. Kat mana dia? Tapi sebelum tu cikgu, apa kata Okey. kita tengok pula murid-murid kita yang ada di hasilnya. talian, ya, dalam talian, hasil daripada eksperimen mereka, cikgu. Betul. Okey, so siapa yang nak tunjukkan hasil mereka? Okey. Okey, jangan lupa ya untuk pasang mic anda. Okey, saya nampak Syahira Fahana dah sediakan bahan tersebut di hadapan kamera. Okey, mungkin boleh tunjukkan dulu. Hello. Tolong pasang mic. Jangan lupa. Okey. Hello. Okey, mungkin anda boleh okey, ya betul. Okey, so nampak dekat atasnya. Mungkin boleh letak kamera tu, alihkan ke bawah sikit. Nak tengok muka juga tapi nak tengok juga bahan yang kita ada, ya. Okey, ke bawah sikit. Okey, baik. Okey, terlalu rendah tapi okey, stabilkan. Okey, baik. So, okey, silakan cikgu. Apa nak tanya kepada Syahira Fahana? Syahira. Ya. Okey, Syahira, boleh awak tengok dia punya pasangan elektrod, kedua-duanya tu ada positif dan juga negatif, betul? Okey, cuba tengok pada magnesium. Apa yang awak nampak? Dari segi pemerhatian. Melebur. Ada gelembung-gelembung gas ke? Ada. Ada gelembung gas hasil. Kalau tunjuk dia nampak tak? Tak berapa nampak. Kalau dekatkan dengan kamera, boleh nampak tak? Tapi kita boleh nampak macam ada kekeruhan pada larutan berkenaan. Ya. Tadi dia jenis tu. Ya, betul. Dia guna tu. Mungkin Fahana tu boleh bawakan bekas. Okey. Depan sikit. Depan sikit. Okey, ke kiri sikit ke kanan? Kanan sikit. Ke kanan sikit. Bukan. Kiri tak ada. Okey. Okey, boleh nampak gelembung-gelembung gas pada magnesium. Kepingan magnesium. Okey. Dia maksudnya yang tu dia ada reaction lah. Ya. Yang magnesium tu adalah terminal negatif. Ya. Terminal negatif bila ada reaction dengan air cuka, sebab air cuka dia punya keaksidan dia lebih tinggi. Ya. So dia akan membebaskan elektron lah. Yang tu pelajar kata dia ada kakisan. Ya. Yang tu lah kita tengok pada tu. Di situlah kita akan nampak magnesium tu dia akan, pelajar sebut tadi, murid tadi dia beritahu kita melebur. Ya. Melebur tu kalau istilah kimianya kita panggil dia ada kakisan lah. Kakisan. Berlaku tindak kakisan balas. tu macam hakisan tapi lain pula, cikgu. Apa perbezaan? Hakisan lain. Kakisan secara tindak balas kimia. Ya. Hakisan kita memerlukan tenaga daya luar untuk, contohnya hakisan tanah. Ya. Hakisan tanah disebabkan oleh pengaliran air. Ya. Yang ni tindak balas kimia kita panggil kakisan. Kakisan. Terkakis. Tapi Baik, kakis ada satu lagi, warna kakis. Warna seluar ke, biasa banyak warna seluar lah. Kakis. Okey. Pernah dengar warna kakis. Faham. Yang tu kakis dengan istilahkan untuk bahan kimia lah. Ya, cikgu. Itu warna. Kita merentas kurikulum pula, cikgu. Okey, kita teruskan, cikgu. Apa lagi yang kita boleh simpulkan daripada eksperimen kita? Okey, kita tengok dulu. Tadi kita kata, saya kata tadi bahan-bahan yang ada di rumah. Ya. Contohnya kita ada garfu. Ya. Garfu ni tak bercantik lah. Sebab saya ada kakan dia, kita nak satu saja kaki dia. Ya. Kita boleh gantikan dengan paku besi. Boleh. Kita try dapat ke tidak. Okey. Kalau tak dapat, maafkan saya. InsyaAllah dapat. Okey, boleh. Nilainya dapat 0.5. 0.5. Sebelum ni 0.6. Sebelum ni 0.6. Okey, Kurang mungkin- sikit lah. mungkin sebabnya disebabkan- dia dah ada salutan. Ya, mungkin lah. Salutan untuk mengelakkan dia kakisan, pengaratan. Okey, masih lagi kakisan. Ya. Okey, murid. Ada masalah? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, mungkin kita boleh minta pula murid yang lain. Macam tadi Kita boleh Fahana. tanya nilai Walton dia berapa dapat. Ya, Fahana. Tadi berapa ya nilai Walton? 1.3. 1.3. Okey, terima kasih. Mungkin murid yang lain boleh jawab nilai voltan anda. Siapa lagi yang belum jawab ataupun yang nak jawab boleh angkat tangan. Kita beri pulang kepada anda. Alisha dah kaku dah. Okey, tak apa. Lepas ni Akila ya. Lepas ni. Alisha dulu. Alisha dulu. Tak boleh lari ya. Nilai voltan yang saya dapat 3. Oh, 3. Wow, tinggi tu ego. Mungkin cuka yang lain ke? Ataupun paku yang lain? Cuka yang sama, Ya. dia ada efek dia. Apa efek dia agak-agak?
Saya pun tak pastilah Ego. Okay, efeknya mungkin logam yang digunakan tu sepatutnya kalau ikutnya kita dah asah dia menggunakan kertas pasir. Di mana kita nak keluarkan dia punya, kalau kat sini kalau Sean boleh tengok di sini ada dua magnesium. Satunya berwarna hitam, satunya berwarna yang kilat sikit. Yang ni saya dah asah guna kertas pasir, yang ni saya belum asah. Sebab dia berlaku kita panggil pengoksidaan. Sebab dia terdedah kepada udara. Yang itu dia akan mengganggulah dari segi penerimaan elektron atau pembebasan elektron. Itu yang dia punya nilai voltan dia berbeza. Dia tu juga mempengaruhi. Jadi kalau kita nak bandingkannya di antara yang telah menggunakan diasah, yang telah diasah dengan yang tidak, yang mana yang akan menghasilkan tenaga voltan yang lagi tinggi? Yang ni lah. Yang ni sebab dia tak ada bendasing. Dia tak ada bendasing pada permukaan dia. Tapi kalau ikut sini masih lagi dia tak bersih 100% lah. Tapi at least dia masih lagi boleh menghasilkan tenaga lebih tinggi lah. Bila kita connect dia tu. Kali yang ni kita perlu asah dulu sebelum kita gunakan. Sebab kita nak buang bendasing kuman-kuman yang ada yang boleh mempengaruhi eksperimen kita. Baik, cikgu, baik. Okey, sebelum kita menerka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Sebelum kita bermula penerokan kita akan bermula, tetapi kita teruskan penerokan kita. Saya nak ingatkan kepada adik semua untuk sentiasa mengikut SOP bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan, guna gel pembasmi kuman seperti saya di sini, dan apabila berada di antara satu sama lain jaraknya tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah cikgu, kita teruskan penerokan kita cikgu. Okey, boleh. Sekarang ni dah eksperimen kita semua rasanya dah selesai. Apa yang biasanya kalau murid-murid itu masa kita jalankan eksperimen, and then dia panggil pemerhatian. Apa yang kita nampak setiap apa yang berlaku, yang dia nampak perubahan. And then yang second, yang lastnya adalah perbincangan daripada pemerhatian berkenaan. Perbincangan ni biasanya kadang-kadang murid kita akan jalan tingginya cikgu, dia punya ni memang tinggi sikit dia punya taraf dia. Kalau kita rendah je nanti tak ada nampak idea-idea kita untuk kita tengok kepada pemerhatian kita tu, and then kita elaborate lah, kita kembangkan idea kita. Murid boleh masih bersama kami? Kau dah penat dah. Okey, murid-murid saya, tadi awak dah tengok dia punya magnesium dan juga paku. Yang kita nampak jelasnya adalah pada magnesium, betul? Betul Mariam? Mariam boleh jawab? Betul. Betul Mariam. Tengok pada magnesium dia ada bubble gas kan? Agak-agak Mariam tu apa yang berlaku di situ? Proses apa? Yang Mariam belajarlah dalam bab 6 dalam tindak balas kimia. Kita buka mic. Okey. Okey, dah buka dah. Okey, Mariam tengok pada magnesium. Okey, perbincangan kita lah tentang magnesium dah. Yang tadi kita tengok dia punya ada gelembung-gelembung gas kan? Betul? Tindak balas pengoksidaan berlaku pada magnesium. Betul? Dia lambat sikit sampai kot. Dia delay. Okey, betul lah. Tindak balas pengoksidaan berlaku pada magnesium. Di mana kalau ada tindak balas, kita tak nampak dia punya kehilangan elektron. Yang kita nampak reaction dia, tindak balas dia dengan larutan berkenaan. So apa yang dia belajar, apabila ada tindak balas, and then kedudukan magnesium tu sendirinya adalah berada di atas. Kalau kita tak buat eksperimen pun, secara teori yang kita belajarnya kita boleh terus bagi tahu. Tapi kita nak buktikan dengan eksperimen berkenaan lah. Okey, betul lah, tindak balas pengoksidaan di mana dia kehilangan elektron. Dan satu lagi dia punya pasangan dia tu, paku, automatik lah dia ada dua. Satu tindak balas pengoksidaan dan satu lagi adalah tindak balas penuh
penurunan. Rasa Sean macam baru dengar je. Ya cikgu. Saya baru nak tanya. Blur-blur tu. So, maknanya kalau paku tu bekai dia dengan turun kimia. ke macam mana cikgu? Proses penurunan dia macam mana? Penurunan tu maksudnya dia menerima elektron. Itu dia. Satu, bebaskan elektron. Dan mesti ada ibaratnya kita kata kalau kita bagi sesuatu kepada orang mesti ada orang yang sambut. Ya betul. Kalau dia bagi je tak ada orang sambut maka tak ada apa-apa yang berlaku lah. Ya betul. Dan dia ada ibaratnya dia ada communication antara dua elektron. Barulah berlaku adalah tenaga elektrik di situ terhasil. Kalau hanya satu saja, so kita tak dapatlah hasilnya tenaga elektrik. So kita kena ada dua yang tu. Okey, fahamlah nah. Dia Sikit-sikit boleh bagaikan faham. tepuk tangan kan, kita perlukan dua tangan untuk ya, tepuk betul. ya. Bila dah lama nanti Sean bolehlah ambil experience mula, boleh test. Bila dah banyak subjek dah. Yelah cikgu, tapi saya takut gagal lah cikgu. Gagal. Tak apa, gagal tu biar kita gagal mencuba. Kalau kita gagal hanya sekadar kita nampak je, kita tak cuba, kita tak tahu kita gagal ataupun kita cemerlang ataupun sebagainya. Betul. Sudah cuba baru tahu. Ya betul. Okey, silakan cikgu teruskan. Ada apa-apa nak tambah? Anak-anak pelajar, saya kadang suka panggil anak-anak pelajar, anak-anak comel, banyak istilah kepada mereka. Kadang-kadang kita panggil murid-murid ni, dia tak berapa nak dengar sebab dia nak suruh panggil nama. Kadang kalau panggil comel pun dia confuse. Comelkah aku? Ya. Okey, ada apa nak tambah Syahira berkait dengan tindak balas pengusidaan yang awak belajar tahun lepas? Secara dia alam maya juga belajar tahun lepas sebab PKP. Ada juga yang bersemuka sebahagian. Dia on off macam tu lah. Yelah. So hari ni alhamdulillah boleh belajar, boleh flashback balik apa yang dibelajar tahun lepas. Ya betul. Okey, ada apa nak tambah Syahira? Nak Akilah ke berkait dengan tindak balas kita, eksperimen kita hari ni? Oh ya, tadi Akilah angkat tangan kan? Inilah peluang anda untuk jawab. Ya. Okey, pasang mic. Mungkin dia nak jelaskan lebih. Paku menebal cikgu. Paku menebal. Betul cikgu? Macam mana paku menebal tu? Maksud dia paku menebal taklah menebal sampailah besar. Dia akan ada satu enapan pada paku berkenaan. Enapan itulah yang tu bila kita nak lebihkan dia, bagaimana berlaku enapan, yang tu kita panggil, yang saya cakap tadi sudu tadi, dia ada satu lapisan yang di luar untuk mengelakkan pengaratan berlaku. Yang tu dia kata menebal, itu proses tu di mana dipanggil proses penyaduran. Ya. Juga guna tindak balas kimia. Ya betul. Dia banyak-banyak benda dia belajar dalam kimia tindak balas ni. Tapi kalau proses penyaduran, kita kena ada satu kuasa yang membantu dia. Kuasa magic tu taklah. Kita perlukan sambungkan pada bateri. Maksudnya bateri akan memaksa tindak balas kimia berlaku. Barulah dia akan transfer elektron, satu akan terima elektron dan elektron tu dia akan ternak pada paku-paku tu lah. Yang tu dia punya konsep sebenarnya yang kita tengok tu simple. Tapi bila kita dah keluar daripada alam sekolahan, kita belajar untuk industrial, yang itulah dia buat. Okey, cikgu, saya nak tanya kepada mereka, kepada adik-adik kita yang menonton di rumah, sekiranya mereka ingin menjalankan eksperimen yang ditunjukkan di sini, rasanya voltmeter ni selain daripada sekolah tu mudah nak dapatkan ya cikgu? Voltmeter rasanya kalau beli kat Shopee mungkin ada. So beli dalam talian lah, tak ada boleh masalah, boleh beli je. Tapi biasanya jarang orang beli, tak tahu nak guna apa. Tapi kalau ada setengahnya yang guna yang canggih sikit, yang ni yang di sekolah kita guna yang biasa lah. Yang canggih untuk cek, yang biasa orang cek elektrik tu, boleh guna kuasa boleh dia. juga. Yang tu kan tinggi kuasa dia. Yang ni sebab kita kuasanya terlalu rendah, kita guna yang ni. Ataupun tidak ada benda ni, kita boleh guna yang tadi lah, yang Sean cakap dia guna mentol. Mentol. Tapi mentol kita tu, perlu hasilkan tenaga yang lebih banyak lah. Mungkin dengan cuka, kalau kita tambah cuka dengan limau, dengan nanas boleh lah. Mungkin dia tinggikan asid dia tu, insyaAllah dia boleh. Boleh lah. Tapi nak tanya cikgu, kalau saya guna misal kata pisang ataupun tembikai, boleh cikgu? Pisang agak-agak Sean dia ada cecair tak dalam tu? Tak banyak sangat. Tak banyak sangat. Boleh cuba, try. Boleh cuba. Tapi kalau tembikai boleh. Banyak cecair kan? Dia ada cecair dia. Dia ada jus dia. Yang berjus di mana dia ada larutan lah. Tapi tembikai tersebut tu kena masam ke macam mana? Tak semestinya tak masam. Semestinya. Kalau masam lagi tinggi nilainya. Sebab masam tu dia keasidan dia tinggi. Yalah. Kalau masam memang asid. Kalau rasa pahit, itu adalah alkali. Okey, baik. Sebab tu ubat gigi kita alkali lah, pahit. Kalau ubat gigi kita masam, asid,
Nanti terhakis pula. Nanti Yang tu kira terhakis tu sebab tu yang terhakis ke caries kakis? gigi. Yang tu terkakis pula sebab tindakan terkakis. kimia kan? Ya, tindakan kimia. Yeah. That's why kita perlukan ubat gigi untuk ya. neutralkan kita punya menyutralkan tindak balas Ya, tersebut. betul. Okey, apa lagi yang kita boleh perhatikan daripada eksperimen ni selain daripada apa yang disebutkan oleh murid kita dalam talian? Yang kita perhatikan tu satu, kurang tenaga elektrik yang tadi. Yang kedua, tindak balas kita nak tengok ada ke tidak berlaku pada rod tu je lah. Ya. And then, kalau kita guna magnesium, kita boleh guna logam-logam lain. Ya. Logam lain, yang tu, that's why lah yang kita tengok pada bateri, yang ada yang guna zinc, Ya. yang guna nikel Ya. dan sebagainya. Yang Ya. tu yang mempengaruhi nilai voltan berkenaan. So macam kalau tak silap saya, telefon bimbit Ya, yang betul. terbaru tu menggunakan nikel Diego. Nikel, and dia ada kod dia NiMH kalau tak silap saya. ya, ya. Dulu NiCd, nikel cadmium. Ya. Sekarang ni NiMH. Saya selalu beritahu pelajar sebabnya pelajar kadang-kadang dia terlalu dekat dengan handset. Ya. Handset sentiasa di tangan. Ya. Okey, nak cari bateri yang biasa untuk alat permainan tu mungkin jarang. Ya. Tapi kalau biasa pun remote TV boleh guna, boleh cari. Tengok, boleh. Ya. Tapi kalau dengan handset tu saya kata tengok dia punya apa bahan yang digunakan dalam tu. Dan kita boleh tengok nipis atau tebal. Kalau zaman dulu dia punya bateri itu kan tebal. Ya, betul. Dan bila berlaku peredaran sehingga sekarang ni Ya. dah teknologi dah canggih, Ya. so senipis mungkin dan ringan boleh dibawa. Kadang-kadang tu yang ada yang 2-3 biji handset sebab dia ringan. Kalau satu macam dulu yang tebal tu, Ya. nak bawa satu pun dah tak larat kan. Ya betul ya. Itulah. Okeylah, itu dia aplikasi daripada ya, apa yang kita dah aplikasinya, belajar ataupun teroka pada hari ini. Apa kata cikgu simpulkan apa yang kita dah terokai daripada permulaan program sehingga sekarang sebelum kita berakhir? Yang saya nak simpulkannya adalah simple saja, iaitu bagaimana tindak balas kimia tu boleh menghasilkan tenaga elektrik dengan syarat ada dua logam yang berbeza. Kalau dua logam yang sama, maka dia tak boleh nak hasilkan tenaga elektrik lah. Sebab tiada pergerakan. Terminal, ibaratnya kita guna terminal yang sama. Dan terminal mesti ada satu positif dan juga satu lagi negatif lah. Begitu juga dengan, kalau kita tengok mana-mana pun semua mesti ada positif dan negatif. Bila berlaku tu, dan dua akan adalah satu yang menghasilkan elektron, satu yang bebaskan elektron, yang membebaskan elektron, satu lagi mesti menerima. Dia punya berbeza lah. Barulah ada penghasilan tenaga elektrik. Penghasilan tu dan penghasilan arus barulah boleh menjana peralatan tu lah, mana-mana lah. Alat mainan yang seperti kita tengok video tadi lah. Betul. Okey, terima kasih banyak cikgu dan juga terima kasih kepada adik-adik kami, adik-adik kita yang berada dalam talian. Kita ada siapa ni? Nur Syahira, Nur Akila, Farah Nabila, Nur Mariam, Siti Nur Amalia dan Nur Alisha Balkis. Terima kasih semua dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Terima kasih kerana menonton program Teroka di DTV KPM. Dan jangan lupa ya, sentiasa mengikut SOP seperti kerap cuci tangan, gunalah gel pembasmi kuman, pakailah pelitup muka dan apabila berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain janganlah kurang daripada 1 meter. Pastikan anda tonton Teroka di DTV KPM pada hari esok pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Bye-bye. Okey cikgu. Yang ni ya. Didik TV KPM